Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi seorang hamba untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan kepada Allah, untuk sentiasa meminta pengampunan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Juga serta kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amalan kita dan kejahatan hawa nafsu kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berinya taufik hidayah, tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah dengan benar, melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan utusan Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dan dari jiwa tersebut, dia ciptakan pasangannya. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah kita saling meminta, dan juga bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan hubungan silaturahim, kerana Allah sentiasa maha mengawasi. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sungguh nescaya Allah akan memperelokkan segala urusan, akan menghapuskan dosa. Oleh itu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah akan menjerumus seseorang kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesihatan, keinginan untuk meneruskan lagi kewajipan kita sebagai seorang hamba untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Kita dapat lagi meneruskan syarah hadis Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah pada siri yang ke-18. Dan alhamdulillah kita telah selesai bahas hadis yang pertama terkait dengan niat. Kemudian kita masih lagi berada di dalam perbahasan hadis yang kedua, iaitu hadisul Jibril ataupun digelar sebagai Ummul Hadis, ibu segala hadis. Daripada hadis inilah hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi terhimpunnya semua pokok-pokok dan cabang-cabang agama. Sebab itu, nanti kita akan bahas, Jibril datang kepada Nabi SAW dengan tujuan atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada Nabi SAW dengan sosok seorang manusia untuk apa? Untuk mengajarkan agama Islam. Apabila ia sebut agama, maka ia mencakupi setiap sesuatu. Sebab tu kita sangat lama dalam hadis yang nombor 2 ni. Sedikit sebanyak perbahasan kita terkait dengan rukun Islam, alhamdulillah. Tetapi hadis setelah ini juga masih lagi hadis dari Ibnu Umar yang menerangkan tentang rukun Islam. Jadi pada perbahasan rukun Islam dalam hadis Jibril ni kita tidak bahas terlalu dalam. Kemudian walillahil hamd, kita dah selesai 6 rukun Islam dengan perbahasan yang agak dalam jugalah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi hadis yang kedua, iaitu perbahasan yang seterusnya, iaitu terkait dengan al-ihsan. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya untuk kita murajaah, ulang kaji sedikit sebanyak terkait dengan rukun iman. Okey, soalan kedua yang Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku apa itu iman. Dan jawapan baginda Nabi Muhammad SAW bukan terkait dengan ta'rif iman, tetapi dengan rukun iman. Jadi kita pun telah bahas iman secara bahasa, secara istilah maupun secara syarak di sisi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian baru kita masuk rukun iman. Dan rukun iman yang pertama, antu'mina billahi. Iaitu engkau beriman, kau yakin, kau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, persoalannya, bagaimana kita nak beriman, kita nak meyakini dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbahasan rukun iman ni adalah perbahasan yang terlalu basic. Setiap orang di setiap peringkat umur, di setiap latar belakang, maupun budak kecil sehingga ke orang tua ataupun orang yang baru masuk Islam, sehingga orang yang telah lama dalam Islam, tak lari dari rukun iman. Jadi setiap dari kita ni sewajibnya lah saya katakan untuk betul-betul faham, paling tidak pun secara ringkas ataupun secara kita cakap secara mudah untuk kita terangkan kepada mad'un kita kelak. Okay, jadi kalau saya tanya,
ataupun seorang mad'u tanya kepada kita, bagaimana kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa boleh jawab? Bang? Ada orang tanya kepada, bagaimana rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Persoalannya, bagaimana kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita kena pergi gua, petapa? Adakah kita kena khuruj, keluar dan sebagainya supaya kita kenal Allah dan sebagainya? Bagaimana? Itu terlalu umum. Ikut contoh Rasul, betul. Setiap perkara kita kena ikut contoh Rasul. Itu umum. Secara khususnya bagaimana kita nak beriman kepada Allah. Kalau kita ada anak lah. Anak kita tanya, Abah, rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Tapi macam mana kita nak beriman kepada Allah? Okay, macam mana kita nak terangkan dengan ringkas kepada anak kita ni? Akak boleh try? Macam mana? Masya Allah. Kemudian? Masya Allah. Barakallahu fiqh. Okey, secara mudahnya, apabila perkara terkait dengan Allah, maka tak lari daripada dua perkara. Tauhid dan kata lawannya, syirik. Itu je. Bagaimana kita nak mengenal Allah, kita kena faham apa itu tauhid dan apa itu syirik. Maka kita akan kenallah Allah. Jadi, rukun iman yang pertama iaitu terkait dengan tauhid. Secara ringkasnya, untuk kita sampaikan kepada mad'un kita, cara kita untuk beriman kepada Allah adalah dengan kita mengenal apa itu tauhid dan lawannya syirik. Apa itu tauhid? Tauhid adalah kita mengenal Allah ataupun kita beriman dengan Allah dengan dua cara. Kita kenal Allah. Cara yang pertama, kita ilmui Allah. Kita bahas ataupun kita cari siapa itu Allah. Kemudian yang kedua, hasil daripada kita betul-betul kenal Allah, kita akan beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita beritahu kepada anak kita, cara kita nak beriman kepada Allah, kita kena kenal Allah. Setelah kita kenal Allah, barulah kita akan rasa kita akan buat segala sesuatu hanya untuk Allah. Lepas tu kemudian dia tanya, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana? Betul, ikut Quran dan hadis. Semua termasuk dengan Quran dan hadis. Lepas tu dia buka surah Al-Baqarah. Tak faham ah. Macam mana? Dia buka hadis-hadis. Tak faham macam mana kita nak kenal Allah. Sebab tu ulama dah buat, dia istiqra', dia dah buat satu rumusan untuk mempermudahkan. Untuk kita faham. Ia terkait dengan aqsamu tauhid, macam-macamnya tauhid. Tauhid terbahagi menjadi berapa? 3. Yang pertama tadi yang akak sebut, kita mengenal Allah sebagai Rabb, iaitu tauhid ar-rububiyah. Kita tanya kepada dia, siapa Tuhan kita? Siapa yang menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini? Kita ambil pendekatan yang lebih mudah. Ambil mainan dia yang dia suka. Siapa yang buat mainan ni? Mesti cakap ada orang yang buat kilang ke. Cantik tak mainan ni? Cantik. Okey, cuba tengok langit. Cuba tengok penciptaan kita ni. Tengok jari kita. Tengok mata kita. Telinga kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan? Allah sebut. Dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat ayat-ayat Allah? Cara kita nak mengenal Allah sebagai Rabb, dia ada dua cara. Tanda-tanda ayat yang pertama, ayat terbagi menjadi dua, betul tak? Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ayat. Ni kalau Ustaz Muin tahu marah ni. Yang pertama ayat apa? Ayat Allah terbagi menjadi dua. Setiap ayat Quran yang ada tentang ayat, pasti Al-Fadhil Ustaz Abdul Muin Hafizahullah akan menerangkan ni. Betul tak? Betul. Yang pertama adalah ayat kauniyah.
penciptaan. Kita bawa dia melihat keindahan langit. Kadang ada pelangi. Kita bawa macam mana, siapa yang cipta pelangi yang indah tu? Awan, makhluk-makhluk. Kita yakin, tanamkan dia bahawa di sebalik segala penciptaan ni pasti ada pencipta. Kemudian, dan pencipta segala sesuatu ni lah dia pemiliknya. Indah tak? Allah cipta kita manusia, kepala kat atas, kaki kat bawah, hidung kat depan, telinga kat tepi, fi ahsani taqwim. Dan keindahan penciptaan kita ni pasti ada pemilik dia, iaitu Allah. Terurus tak urusan dunia ni? Setiap masing-masing manusia pasti akan dapat rezeki dia. Baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, kemarin kita misi dakwah ke Cameron Highland. Ada seorang mu'alaf ni, berbangsa Cina. Kita tengok kehidupan dia macam tak percaya. Kat Malaysia ni ada orang hidup macam ni. Rumah yang sangat-sangat daif, dibuat daripada kayu. Lepas tu tingkat bawah dia dah tak boleh pakai, dia tinggal tingkat atas. Tingkat atas pun ada 3 bilik. Dia hanya sewa 1 bilik, RM250 sebulan. Duduk dengan 2 orang anak. Isteri dia dah kena tangkap sebab warga Indonesia, akhirnya kena tangkap. Dan akhirnya dia menyara 2 orang anak dengan keadaan yang sangat daif. Kita pun masuk, lampu dia tarik daripada jiran sebelah, air dia isi daripada rumah jiran sebelah, tandas dia pun dah macam bukan tandas. Tapi kita tengok anak dia sihat, dia pun cukup makan. Itulah adanya pentadbir yang sangat mulia, pentadbir yang sangat sempurna, iaitu Allah Al-Mudabbir. Jadi kita fahamkan kepada anak-anak kita ataupun mad'un kita bahawa kita kena kenal siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita, iaitu pencipta, dan ialah pemilik dan dia pentadbir segala sesuatu. Maka dia akan rasa gerun, akan rasa cinta, akan rasa harap kepada Rabbul Alamin. Kemudian kita sentuh lagi bagaimana kita nak kenal Allah. Kita bagi tahu dia, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan dalam Al-Quran, telah menerangkan tentang nama-nama Allah yang sangat indah dan sifat-sifat Allah yang sangat tinggi, sangat mulia. Kita cakap dengan mad'un kita, bagaimana kita nak kenal seseorang tu? Mesti kita kena tahu nama dia, betul tak? Kita dah tahu nama, kita kena tahu sifat dia. Orangnya tinggi, orangnya handsome, berjambang, pakai topi, baju warna putih. Kita kenal nama dan sifat dia. Begitu juga Allah. Sebab tu Allah turunkan asma Allah dan sifat Allah untuk kita tadabbur dan kita kenal, bukan untuk kita takwil, bukan untuk kita ubah makna. Kalau kita untuk ubah makna mengikut akal kita, buat apa Allah turunkan makna nama-nama tersebut? Kita terangkan, kita kena kenal nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran, nama-nama yang sangat indah. Salah satunya Ar-Rahman, Maha Pemurah. Kita beritahu dia, ada seorang ni, seorang bos ni, kepada pekerja dia yang malas pun dia bagi gaji, pekerja yang rajin pun dia bagi gaji. Baik tak bos tu? Baik. Begitu juga Allah Ar-Rahman. Walaupun orang-orang kafir ni kufur kepada Allah, tapi Allah tetap bagi rezeki dia dekat dunia ni. Itu salah satu nama yang sangat indah untuk kita tadabbur bersama anak-anak ataupun mad'un kita. Kemudian setelah kita kenal Allah, barulah kita pergi step yang kedua. Kita mempersembahkan segala ibadah kita hanya kepada Allah. Ibadah tu apa? Perkara-perkara yang Allah cinta, Allah redha. Semua benda ni kita kena ikhlaskan, persembahkan hanya kepada Allah. Itulah cara kita beriman kepada Allah. Mudah tak? Itu secara mudahnya lah. Kalau secara dalam pembelajaran, kita cerita pasal tauhid. Kalau kita belajar kat kelas lah, tauhid terbagi menjadi 2 ataupun 3. Kalau 2, tauhid ilmi, tauhid amali.
Tauhid kita ilmu siapa itu Allah. Kemudian setelah tu hasil daripada kita dah kenal Allah, kita tauhid amali, kita beramal. Tauhid ilmi adalah tauhid rububiyah, kita kenal Allah sebagai Tuhan. Tauhid ilmi juga adalah kita kenal Allah, asma' dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah yang sangat mulia. Kemudian tauhid amali yang kedua, kita beramal adalah tauhid al-uluhiyah. Okey, boleh Kemudian antuk mina billahi wa malaikatihi. Okey, malaikat. Bagaimana kita nak terangkan padu kita apa itu sosok malaikat yang ada dalam Al-Quran dan hadis? Siapa ingat lagi? Apa malaikat, kalau orang tanya malaikat tu bahasa Arab, sebenarnya malaikat ni daripada perkataan apa ni? Ayuh, masya-Allah, malakun, daripada perkataan malakun, iaitu kuwah dan lain sebagainya. Kemudian daripada perkataan juga al-alukah, iaitu ar-risalah, yang membawa risalah Allah. Okey, kemudian malaikat ni bagaimana kita nak terangkan siapa itu malaikat? Berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, makhluk Allah yang sangat kuat, sangat gagah, yang tempatnya di langit, tercipta dari cahaya. Kemudian sentiasa taat kepada Allah, memiliki keinginan. Lagi apa? Kena murajaah. Boleh juga, tapi tak ada dalam ta'arif yang kita bahas lah. Okay, kemudian wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Kemudian wa rusulihi, rasul-rasul dan nabi-nabi pun kita telah bahas. Kemudian wal yaumil akhir, hari kiamat. Ini sangat penting, pembahasan hari kiamat. Kemudian terakhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Okay, ada beberapa pelajar yang bukan komplain lah, dia mengadu, kenapa Ustaz Usamah ni cepat sangat, perbahasan ni terlalu tinggi. Okay, InsyaAllah hari ni saya akan buat betul-betul pelan-pelan, satu persatu. Kita meraihkan semua pelajar. Okey, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Kesempurnaan Islam ni meliputi segala sesuatu. Kalau adab-adab kita nak buat perkara yang paling remeh seharian kita, iaitu buang air besar ataupun buang air kecil, ataupun kita nak masuk tempat pembuangan pun, Islam ajarkan caranya. Apatah lagi sesuatu perkara yang terkait dengan kehidupan kita seluruhnya. Kenapa ia terjadi, kenapa ini terjadi dan lain sebagainya, terkait dengan qadar. Jadi Islam dah menerangkan, dah turunkan Al-Quran. Allah dah turunkan Al-Quran dan Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk dah jelaskan bagaimana pemahaman manusia tentang qadar. Dan penjelasan tentang qadar dalam Islam di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dah sempurna. Maknanya kalau kita fikir lebih dari itu, nescaya kita akan sesat. Sebab Allah tahu kadar akal kita untuk memahami perkara ini. Sebab ia terkait dengan ilmu Allah. Ilmu Allah sangat luas dan meliputi segala sesuatu, dan ilmu kita ni sangat terhad. Okey, jadi apabila satu benda yang sangat terhad, kita nak memahami suatu benda yang sangat besar, pasti takkan mungkin. Budak tadika nak belajar apa yang budak universiti belajar, boleh ke? Sangat tidak mungkin. Itu yang berlaku di dunia. Tapi kemungkinan adalah. Ni apa lagi, seorang makhluk, akalnya pun dicipta oleh Khalik, tiba-tiba kita nak menjangkau apa yang Khalik dah terangkan, maka kita akan sesat mestinya. Okay, jadi perbahasan qadar dalam di sisi Ahlussunnah wal Jamaah dah sangat jelas. Cara kita nak memahaminya, kita kena faham dulu tentang ta'rif. Kemudian kita kena faham apa maksud di sisi syarak qadar. Kemudian kita kena faham apa martabat-martabat yang telah Allah tetapkan dalam urusan qadar. Okey? Kita akan bahas secara
perlahanlah. Okey. Okey, al-qadar tu sendiri secara bahasa adalah perkataan masdar. Masdar ni adalah kita sebut sebagai kata terbit. Okey, misalnya macam ni, masdar. Akala fi'il madhi, kan? Ya'kulu fi'il mudhari'. Fi'il madhi ni yang telah berlaku. Akala, dia seorang lelaki telah makan. Ya'kulu fi'il mudhari', sedang ataupun akan ataupun selalu, kan? Ya'kulu, dia seorang lelaki sedang makan ataupun akan makan ataupun selalu makan. Manakala aklan adalah masdar. Terjemahan dia apa? Makan. Okey? Boleh faham? Macam mana? Fi'il amar adalah fi'il perintah. Selalu kita bahaskan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, kan? Ni kita tiba bahas masdar, pening tak? Okey, masdar tu adalah kata terbit. Jadi maksud dia apa? Macam saya sebut tadilah. Akala, dia telah makan. Ya'kulu, dia sedang makan. Kul, makanlah. Masdar dia aklan, makan. Makan. Faham tak? Jadi qadar ni adalah kata terbit dari qadara, qadira, yaqdaru. Qadran. Itu secara bahasa. Okey, apa maksud qadira yaqdaru? Qadira yaqdaru menunjukkan mablaghu syai' wa nihayatuhu. Tahapan, macam nak sebut tahapan bagi sesuatu perkara dan nihayatuhu, hujungnya. Maknanya kalau air ni masih setengah, masih ada kosongan. Kalau qadar tu dia dah sampai sini, dah sampai kadar dia dah. Okey? Faham Itu secara bahasa. Kemudian dalam perbahasan qadar juga disebut dalam nas ataupun perbahasan ulama juga qada. Kita juga ada sebut qada dan qadar. Okey, apa itu qada pula? Qada merupakan kata terbit dari qada yaqdi. Qadaan. Okey. Apa maksud qada yaqdi? Qada yaqdi adalah ihkamul amri wa itqanihi. Menghukum sesuatu perkara dengan yakin. Qada. Qada, qadi, qadaan. Seorang qadi telah menghukum satu perkara dengan sangat yakin. Boleh faham Okey, jadi qada dan qadar. Qada tu daripada perkataan dihukum suatu perkara dengan yakin. Qada dan qadar. Qadar pula dah suatu perkara yang dah sampai tahap dia. Secara bahasa kita dah faham. Okey. Apa perbezaan antara qada dan qadar? Qada dan qadar, qada merupakan ilmu Allah yang sabik, alladhi hakamallahu bihi fil azal. Qada tadi kita sebut hukum, kan? Jadi qada, apa beza dengan qadar? Qada adalah Allah dah hukum sesuatu dengan ilmu Allah yang sabik, terdahulu. Itu qada. Manakala qadar pula, wuku'ul khalqi ala waznil amri al-muqtadi sabik. Qadar pula terjadinya sesuatu setelah ditetapkan oleh qada, iaitu Allah. Okey, jadi qada dulu baru qadar. Setelah Allah qada benda ni, barulah terjadi qadar, barulah ia terjadi. Itu perbezaan antara qada dan qadar. Jadi tak ada pening lagi kenapa qada dan qadar kena dua benda ni Kenapa? Jadi kita dah faham. Qada adalah Allah dah tentukan benda tu, manakala qadar ia berlaku bagaimana ketentuan Allah. Sebab tu selalunya kita sebut takdir. Kan? Takdir berdasarkan perkataan qadar, bukan daripada perkataan qada. Kerana takdir tu apa yang dah berlaku. Okey, secara istilah pula, bagaimana dalam syarak kita nak faham apa itu qadar, kita kena faham maratibul qadar. Qadar dalam Islam ini adalah, saya ringkaskan ilmu Allah tentang setiap sesuatu.
Qadar adalah ilmu Allah tentang setiap sesuatu. Mahu ia yang sudah terjadi, Allah tahu, Allah telah ada ilmu tersebut. Sedang terjadi, akan terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi, tetapi kalau ia terjadi dan bagaimana ia terjadi, Allah tahu. Jadi Allah tahu semua benda. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita kena faham tahapan yang pertama dalam masalah qadar. Faham dulu. Jadi ilmu Allah ni, Allah dah tahu setiap sesuatu. Kalau kita menafikan sedikit pemahaman ni, kita boleh jatuh kafir. Kalau kita cakap Allah tak tahu, ataupun Allah tahu setelah ia berlaku, maka kita boleh jadi kafir. Jadi kita kena faham martabat yang pertama, iaitu al-ilmu, iaitu ilmu Allah meliputi setiap sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi kalau ia terjadi, dan bagaimana terjadi, Allah tahu semuanya. Okey. Kemudian yang kedua, al-kitabah, penulisan. Setelah Allah tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat, Allah perintahkan makhluk pertama yang Allah cipta, iaitu qalam, untuk tulis semua ni. Okay, kenapa kita nak tahu benda ni? Sebab ia ada dalam nas. Jadi kenapa tu kita ketepikan dulu. Kita faham dulu apa yang ada dalam nas. Pasti ia ada hikmah untuk pemahaman akal kita yang cetek ni. Jadi ilmu Allah tu menjangkau segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah tuliskan semua ilmu Allah tu dengan Allah perintahkan qalam berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian step yang seterusnya, al-masyiah, kehendak Allah. Jadi setiap ilmu Allah yang Allah catat dalam Lauhil Mahfuz, ia akan berlaku sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Jika Allah kehendak, maka ia akan berlaku, baiknya ataupun buruknya. Dan jika Allah tidak kehendak, maka ia tidak mungkin akan berlaku. Dan ia tidak berlaku berdasarkan Allah tidak kehendak, bukan Allah tidak mampu. Okey. Kemudian setelah masyiah, barulah al-khalqu, penciptaan. Barulah terjadi. Tisu ni saya angkat dan saya jatuhkan. Dengan kemahuan saya buat ni dengan kemahuan saya. Akan tetapi semua yang berlaku ni berdasarkan maratibul qadar tu. Pada hari Khamis ni, pukul 11.07, Usama bin Hussein akan mengangkat tisu. Allah dah tahu. Dan ia tercatat sudah di Lauhil Mahfuz. Dan ia berlaku pun atas kehendak Allah. Barulah berlaku penciptaan dia. Okey? Kalau Allah tak kehendak, tak mungkin akan berlaku. Saya pegang tisu ni, saya tak lempar, saya taruh bawah. Itu atas kehendak Allah, tapi dengan kemahuan saya. Boleh faham Jadi secara mudahnya, Allah tulis dengan ilmu Allah yang sangat luas sesuatu perkara yang kita pilih setelah diberi pilihan. Okey? Kita sudah diberi pilihan dan kita lakukan ia, itu semua telah tercatat dengan ilmu Allah yang sangat luas. Dan benda ni pun tidak boleh dinafikan oleh akal. Tidak ada kontradik, tidak ada percanggahan di antara kita buat dengan pilihan kita dan pilihan kita tu Allah dah tentukan, tak ada. Sebab ilmu Allah tu sangat luas. Macam saya cakap sekarang, okey, ada dua patah perkataan yang sangat berat di dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, tetapi sangat ringan di lisan, iaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Jom kita sebut Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Jadi kita nak sebut ni atas kehendak kita, betul tak? Mungkin ada salah seorang yang ikut live ni, dia tak nak sebut. Itu atas kehendak dia. Jadi dia tak dapat fadilat ni. Tetapi jikalau dia nak dapat fadilat ni, pahala yang besar ni, dia sebut atas kehendak dia. Tak ada istilah dia tak nak sebut, tiba-tiba disalahkan. Allah dah tulis aku tak nak sebut benda ni. Jikalau dia semua disalahkan takdir, maka tak perlulah ada mahkamah. Betul tak?
Tak perlulah. Jadi orang yang bunuh orang ni, salahkan tak adalah, tak perlu kita judge dia. Itu pun akal yang sihat pun dah faham benda ni. Benda duniawi, dia boleh faham. Dia boleh tangkap. Tapi bila masuk benda yang ukhrawi, berkaitan dengan amal, dia nak salahkan Allah. Nampak, itu adalah talbisu iblis. Bila dia keluar bila dia keluar kerja, dia faham dia akan dapat duit. Kalau dia duduk rumah, dia faham dia tak dapat duit. Dia kena pergi, dia kena usaha, dia kena pakai baju, dia kena naik kereta dan sebagainya. Dia faham benda tu nak kena usaha. Tapi bila beramal ni, bila tak amal, dia cakap Allah dah tetapkan aku tak amal. Nampak tu talbisul iblis. Okey, kemudian timbullah persoalan, jika semua yang berlaku di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah, bagaimana benda yang Allah tak redha, Allah tak cinta, adakah ia pun atas kehendak Allah? Itulah berlakunya perbahasan ulama tentang iradatullah, kehendak Allah. Persoalan lagi, jikalau dalam Al-Quran maupun hadis Allah menginginkan hamba-hambanya beriman, tetapi ada di sebahagian hambanya tidak beriman. Macam mana ni Allah nak tapi tak terjadi? Itulah adanya perbahasan iradatullah. Sebab tu ulama berikan perbahasan iradatullah, kehendak Allah, kemahuan Allah. Jadi ulama mengatakan kemahuan Allah, kehendak Allah terbahagi menjadi dua. Iradah, yang pertama iradah kauniyah, qadariyah, dan yang kedua iradah syar'iyah, diniyah. Okey, sebelum kita masuk iradah ni, betul, jenis-jenis. Ada lagi satu persoalan. Okey, jikalau semua dah tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak ada satu sedikit pun perubahan berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas dan kehendak Allah, maka terjadilah penciptaan. Bagaimana dengan hadis yang sahih? Jika kita melakukan satu amal soleh, maka umur kita akan bertambah, rezeki kita akan bertambah. Lepas tu ada lagi satu, doa dapat menolak takdir ataupun dapat merubah takdir. Jadi para ulama pun beri rumusan berdasarkan nas-nas yang sahih, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, bagaimana kita nak gabung benda ni. Seakan-akan secara luaran ada pencegahan, betul tak? Sebab tu adanya perbahasan aqsamul takdir, jenis-jenis takdir, kan? Takdir yang pertama, takdirul am, takdir yang umum. Dan takdirul am ni adalah maratibut takdir, takdir yang tidak akan berubah pun sedikit pun. Segala sesuatu dalam nas maupun hadis yang sahih menerangkan tentang Lauhil Mahfuz, qalam tidak berubah, lembaran telah kering, qalam telah diangkat, itu semua terkait dengan takdirul am. Okay, bagaimana pula dengan hadis-hadis yang terkait dengan boleh berubahnya takdir? Ia bermula dari jenis yang kedua hingga jenis yang kelima. Okay, yang kedua, takdirul basyari. Ia pun berdasarkan ayat Quran dan juga hadis yang sahih. Okay. Dan untuk kita memahami, kita ambil dulu takdir basyari, kemudian ada takdir umuri, takdir umur kita, kemudian takdirul sanawi, takdir dalam setahun, dan kemudian takdirul yaumi, takdir harian. Dan semua takdir ini adalah takdir yang Allah berikan kepada malaikat. Dan ia boleh diubah berdasarkan ayat Quran dalam surah Ar-Ra'du ayat 39. Allah sebut apa? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah boleh padam apa yang Allah kehendak dan Allah boleh tetapkan apa yang kehendak. Dalam apa? Takdir yang nombor 2 sampai takdir yang nombor 5 di sisi para malaikat. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya adalah ummul kitab, itu takdirul am. Yang ini tidak akan berubah berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas. Kita boleh faham? InsyaAllah. Kita laju sangat. Okey. Jadi perbahasan ataupun persoalan terkait dengan satu amal soleh boleh berubah takdir dah jelas, tidak ada pencegahan pun. Okay. Sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita beriman berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil tu, berdasarkan nas daripada Al-Quran dan hadis, barulah keluar rumusan pemahaman kita terkait dengan agama. Ahlussunnah wal Jamaah tidak fikir dulu,
rumus dulu, baru cari dalil. Tak. Sebab apa? Sebab akal kita ni terhad. Apabila kita pakai akal dulu, kita rumus, oh mungkin macam ni, mungkin macam ni. Okay, baru kita kelang kabut cari dalil nak untuk samakan. Itu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Berdasarkan dalil lah, baru keluarlah rumusan berdasarkan pemahaman para sahabat. Sangat indah. Okay, kemudian baru kita masuk iradatullah. Persoalannya, kalau setiap sesuatu terjadi atas kehendak Allah, bagaimana perkara yang buruk? Adakah ia terjadi juga atas kehendak Allah? Maka kita katakan, ya, ia terjadi atas kehendak Allah. Kemudian persoalan seterusnya, jikalau Allah inginkan dari seorang hamba sesuatu yang Allah cinta, misalnya untuk beriman, untuk melakukan amal soleh, tetapi kenapa ada hamba ataupun ada makhluk yang tidak melakukan apa yang Allah inginkan? Jadi adalah perbahasan iradatullah. Jadi iradatullah terbahagi menjadi dua. Yang pertama, iradatun kauniyatun qadariyatun. Jadi iradatun kauniyatun qadariyatun ni adalah kehendak Allah dalam segala penciptaan dan takdir. Maka ia termasuk dalam apa? Maratibul qadar. Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. Inilah iradah kauniyah qadariyah. Okey, iradah yang pertama, kemahuan Allah yang pertama adalah kemahuan bagi setiap penciptaan yang berlaku berdasarkan takdir yang telah Allah tetapkan. Itu iradah yang pertama. Yang baik, yang buruk, yang kufur, yang bid'ah, apa semua yang berlaku di atas muka bumi ni semua atas kehendak Allah. Okay, kita faham tu dulu. Mungkin ada persoalan dalam otak kita. Takkan Allah, benda ni buruk Allah tentukan? Kita akan masuk tentang kawaid asyar tadi nanti setelah ni. Tapi kita faham dulu, setiap sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini, baik ia buruk maupun baik, semua datangnya dari Allah. Semuanya berdasarkan kehendak Allah. Itu iradah yang pertama, berdasarkan dalil yang banyak dalam surah Al-An'am ayat 112, ayat 25, surah Al-Baqarah 353, surah Ar-Ra'du ayat 11, Al-Insan, surah Yasin. Itu semua menunjukkan tentang iradah kauniyah qadariyah. Okey? Faham poin yang pertama? Kemahuan Allah yang terjadi di atas muka bumi ini, baik ia buruk ataupun baik, semua berdasarkan kemahuan Allah. Insya'a kana wa illam yasha' lam yakun. Jika Allah kehendak maka berlakulah, jika Allah tak kehendak maka tidak akan berlaku. Kemudian yang kedua, iradatun syar'iyyatun diniyatun. Kemahuan syar'iyah daripada perkataan syariat, apa yang Allah syariatkan. Diniyah daripada perkataan din, agama. Dan kemahuan ini adalah dalam nas maupun hadis yang sahih, semua benda yang Allah cinta. Al-mahabbah. Yang pertama tadi al-masyiah, iradah kauniyah qadariyah. Kata lainnya adalah al-masyiah, kehendak Allah. Baik buruk semua Allah kehendak. Manakala iradah syar'iyah diniyah, yang Allah syariatkan dalam agama ini, din, maka ia adalah al-mahabbah. Okey? Jadi Allah nak tak kita beriman? Allah nak. Maka ia mungkin ke terjadi ataupun mungkin tak terjadi. Nanti kita akan bahas perbezaan antara dua iradah ni. Boleh faham ya? InsyaAllah. Surah Al-Baqarah ayat 300. Sekejap. Sorry, Malaysia. Sekejap Tak maaf
Sebab tu apa yang kita belajar ni kita kena tulis. Tulis tu adalah, tulisan tu adalah ikatan bagi haiwan tunggangan kita. Kalau dia lari dah habis hilang lah. Tapi kalau kita ikat tu, maka haiwan tunggangan tu ada. Kadang kita tersilap, jadi kita boleh rujuk kepada kita punya penulisan. Okey, tak apa. Nanti saya akan cari dan saya akan kabarkan minggu depan, insya-Allah. Tak maaf kepada para pelajar. Okey, kita kembali kepada balik tadi, iradah yang kedua iaitu iradah syar'iyyah diniyah. Kata persamaannya adalah al-mahabbah. Dalil dia surah Al-Baqarah, ini insya-Allah betul, 185, surah Maidah ayat 6, surah An-Nisa ayat 27. Tadi yang kata surah Al-Baqarah ayat 185. 185 betul lah tu kot. 185. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah. Jazakumullah khair. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185 ni syariah diniyah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bukan. Allah inginkan kita kemudahan dan Allah tidak inginkan kesusahan. Itu al-mahabbah. Allah cinta dalam agama ni sesuatu yang mudah untuk kita, dan Allah tidak suka benda yang susah. Itu iradah syar'iyyah diniyah, bukan kauniyah qadariyah. Sekejap. Mungkin ayat ni lah. Okay, 117. Al-Baqarah 117. Surah Al-Baqarah 117 pun terkait tentang iradah kauniyah qadariyah. Allah berfirman, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah tetapkan sesuatu perkara, fa innama yaqulu kun, Allah berkata jadilah, fayakun, maka benda itu akan terjadi, baik buruk ataupun baik. Okey, apa perbezaan untuk kita faham lebih dalam di antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah? Iradah kauniyah tadi yang terkait dengan qadar, tidak akan berubah, ia meliputi segala sesuatu. Manakala iradah syar'iyyah terkait dengan apa yang Allah cinta, al-mahabbah. Okey, perbezaan yang pertama, iradah kauniyah mungkin yang terjadi tu Allah suka dan mungkin Allah tak suka. Tapi ia terjadi tak? Ia pasti terjadi. Tapi iradah syar'iyyah pasti Allah suka. Okey, perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, qad takunu maqsuduha li ghairiha fa maqsuduha li dhatiha. Okey, kauniyah ni kadang terjadinya iradah Allah kauniyah ni, maksud di sebaliknya untuk orang sekeliling dia, bukan untuk zat yang terjadi tu. Ia balik pada tadi kaedah syar, nanti kita akan bahas. Allah tetapkan satu keburukan, bukan Allah cipta zat buruk tu saja, buruk tu semata. Tak, maksud terjadinya keburukan tu untuk apa? Li ghairiha, untuk orang selain benda tersebut. Okey? Tapi kalau iradah syar'iyyah diniyah yang Allah syariatkan agama ni, fa maqsuduha li dhatiha. Maksud Allah cipta benda baik ni memang zat benda baik tu. Okey? Okey, contoh yang ni, okey.
iradah kauniyah, qadariyah, terjadinya misalnya orang sakit. Orang sakit kan? Buruk tak bagi dia? Buruk kan? Tetapi qad takunu maqsuduha li ghairiha. Tetapi maksud terjadinya sakit yang Allah takdirkan terjadi tu, ia membawa kebaikan li ghairiha, di sekeliling dia, selain dia. Bahkan untuk dia sekalipun. Sakit tu Allah turunkan kat dia tu, maksud daripada sakit tu bukan untuk sakit je, tetapi maksud tu untuk orang yang kena sakit ataupun orang yang sekeliling daripada keluarga. Misalnya dia dulu gedebe, kecil Kelantan, dia dulu tak suka, tak mentaati perintah Allah, buat benda yang teruk lah. Tiba Allah bagi dia ujian, demi ujian. Dia sakit, mungkin anak dia meninggal. Bagi dia secara zahir tu satu yang benda buruk, betul tak? Tetapi di sebalik keburukan yang berlaku tu, dia menjadi hamba Allah yang lebih soleh. Maksud terjadinya musibah tu hikmah, betul. Benda ni kita bahas tentang kaedah syar, nanti kita akan ulang kaji. Hikmah di sebalik tu. Benda buruk yang terjadi ni, kauniyah qadariyah ni, maksud di sebalik yang terjadi tu bukan sekadar keburukan yang Allah tetapkan tu zat dia sahaja, tak. Maksud dia li ghairiha, untuk selain dia. Manakala syar'iyah diniyah, Allah cinta seseorang hamba tu solat dengan khusyuk, maka Allah takdirkan dia solat dengan khusyuk untuk dia. Solat khusyuk ni baik. Dia tak adalah solat khusyuk ni mungkin dia akan terlepas rezeki ke, ada benda buruk sebaliknya, tak mungkin. Okey, itu syar'iyah diniyah. Boleh Tapi mungkin ke ada seorang hamba tu solat tak khusyuk? Mungkin. Okey. Walaupun dia adalah iradah Allah. Sebab ia terkait dengan iradah syar'iyah diniyah, bukan kauniyah qadariyah. Boleh faham perbezaan dia? Untuk kita lebih faham. Okey, kemudian perbezaan yang ketiga, la budda min wuqu'iha. Iradah kauniyah, penciptaan, qadariyah, takdir, pasti akan terjadi. Insya akan, wa illam yasha' lam yakun. Sebab tu saya sebut iradah kauniyah, qadariyah ni kembali kepada maratibul qadar. Bila Allah kehendak, pasti akan terjadi. Kufur ke, imannya seseorang ke, dapat hidayah ke, dia sesat ke, itu semua atas kehendak Allah. La budda min wuqu'iha. Jadi kalau terjadi pun memang terjadi atas kehendak Allah, berdasarkan iradah Allah yang kauniyah dan qadariyah. Manakala iradah syar'iyah diniyah, la yalzam wuqu'uha, tidak lazim untuk berlaku. Tidak, kalau tak, dia bukan Allah nak kita beriman, tapi tak semua orang beriman. Okey? Jadi kalau misal kata orang tanya, Allah nak kita beriman, tapi kenapa ada orang kafir? Sebab itu adalah iradah syar'iyah diniyah. Tapi kalau orang kafir itu beriman, maka ia adalah iradah kauniyah qadariyah, pasti terjadi, plus dengan iradah syar'iyah diniyah. Okey? Nanti kita bahas lagi bagaimana kita nak faham contoh iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Okey, perbezaan yang keempat, iradah kauniyah qadariyah muta'alliqatun bi rububiyatillah wa khalqihi. Iradah kauniyah, penciptaan, qadariyah dan apa yang Allah takdirkan, ia terkait dengan rububiyah Allah. Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah kehendak untuk mencipta. Okey? Manakala iradah syar'iyah diniyah yang Allah syariatkan dan dalam agama, ia terkait dengan uluhiyatillah dan syar'ihi. Keesaan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan iradah ni terkait dengan apa yang Allah syariatkan dalam agama. Boleh faham? Macam mana? Okey, yang perbezaan yang keempat, iradah kauniyah ni pasti akan terjadi, adalah terkait dengan rububiyatillah, ketuhanan Allah sebagai Rabb. Okey? Manakala iradah syar'iyah diniyah, ia terkait dengan uluhiyatillah,
keesaan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Okey, contoh iradah kauniyah dan syari'iyah bergabung. Apa contoh dia? Benda tu adalah iradah Allah kauniyah dan juga iradah Allah syari'iyah. Seorang hamba yang beriman taat kepada Allah. Dia taat tu berdasarkan iradah kauniyah, Allah tetapkan dia untuk taat. Kita datanglah, contoh senang, kita datang majlis ilmu ni. Ini adalah iradah kauniyah plus syar'iyah. Kita datang ni atas kehendak Allah. Kalau Allah tak kehendak, kita mungkin tak datang. Betul tak? Dia dah niat dah datang. Macam contoh semalam, ada ikhwah kita dekat RNR, dia dah niat untuk dakwah seorang pakcik ni. Dia dah betul-betul niat, dia nak buat, iradah dia sampai, tapi Allah tak kehendak, pakcik tu pergi makan. Nampak tak? Jadi kalau misal kata ada orang berhujah dengan seperti puak-puak Qadariyah ni, bahawa kita cipta kita punya perbuatan sendiri tanpa urusan Allah. Nescaya dalam bumi ni semua orang jadi kaya, betul tak? Dan Allah yang Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Alim yang Maha mengetahui segala sesuatu, Allah dah tetapkan orang ni jadi kaya, orang ni jadi miskin. Betul tak? Sebab itu berlaku semua atas kehendak Allah. Kalau atas kehendak kita semata, kita yang keluar rezeki ni mesti kita jadi kaya. Sebab kita nak jadi kaya. Tapi adakah kita kaya? Mana yang Allah kehendak kaya akan kaya. Tapi Allah kehendak rezeki dia setakat itulah. Okay, jadi kauniyah syar'iyah, contoh dia, seseorang hamba yang soleh ataupun solehah datang menuntut ilmu. Itu plus kauniyah dengan syar'iyah. Allah dah tetapkan dan Allah suka benda ni. Okay, manakala iradah kauniyah sahaja adalah seorang hamba yang kufur ataupun dia malas nak pergi kelas. Ia berlaku atas kehendak Allah sebagai iradah Allah kauniyah, tetapi atas ikhtiar dia. Okay, macam saya sebut tadi yang saya terangkan, ikhtiar dia pilih setelah Allah bagi pilihan, dan ia berlaku atas ilmu Allah yang Allah telah tetapkan. Dia boleh je bangun nak pergi majlis ilmu ataupun buka Facebook, tekan link, tapi dia nak tekan link tu, nanti dia buka benda lain yang lara. Tengok game bola semalam. Itu atas kehendak dia. Sebab tu dalam bab ni Nabi SAW pesan apa? I'malu, beramal lah. Beramal. Kerana apa? Kerana beramal tu adalah ciri-ciri ahli syurga yang telah Allah tetapkan dah di Lauhil Mahfuz. Mesti kita ada pilihan. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni di tengah-tengah. Tidak ada ghulu dan tidak ada taksir. Tidak berlebihan dan tidak anggap remeh. Dalam bab qadar ni di tengah-tengah antara siapa? Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah ni cakap apa? Semua yang berlaku ni atas kehendak Allah semata. Kita tak ada pilihan. Kita bagaikan bulu yang berterbangan di angin. Angin tolak sana, dia pergi sana. Angin tolak situ, pergi situ. Itulah kita makhluk bagi golongan Jabariyah ni. Jadi sebab tu orang yang buat maksiat pun disalahkan Allah. Sebab dia tak faham benda ni. Manakala Qadariyah pula, dia cakap apa yang kita lakukan ni atas kehendak kita semata, tiada campur tangan dari Allah. Itu puak Qadariyah. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Kita buat benda ni atas kehendak kita, pilihan kita. Tetapi pilihan kita dan kehendak kita yang telah Allah berikan setelah Allah beri pilihan, ia berlaku berdasarkan ilmu Allah yang Allah telah tetapkan 500 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya. Ya. Dan tertulis pun sebab Allah tahu kehendak kita yang akan buat ketika itu. Kita nak buat maksiat, ada tak misalnya orang acu pistol, okay, kau buat maksiat sekarang? Atau kita nak buat maksiat sebab kita nak buat maksiat? Kan, atas kehendak kita. Tapi ia berlaku atas kehendak Allah. Sebab berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas tadi.
Okay, jadi iradah kauniyah, qadariyah sahaja berlaku dalam apa? Seorang hamba yang kufur, seorang hamba yang maksiat. Itu iradah kauniyah syariah. Tapi ia berlaku berdasarkan rububiyah Allah sebagai Rabb, tapi bukan berdasarkan Allah sebagai ilah yang harus disembah, yang harus dia taat. Kemudian iradah syariah sahaja berimannya seorang yang kafir. Dia kafir. Disebabkan dia kafir tu disebabkan iradah kauniyah syariah qadariyah kan. Tetapi dia akan masuk Islam, bakal masuk Islam, belum lagi. Maka takdir dia untuk akan masuk Islam tu adalah takdir syariah sahaja, tapi belum berlaku. Boleh faham? Seorang hamba yang kafir ni dah tulis dia akan masuk Islam besok. Keislaman dia besok tu adalah iradah syariah kauniyah, syariah diniyah. Tak ada campur tangan iradah kauniyah qadariyah. Jadi kita ada 3 misal. Iradah syariah diniyah dengan qadariyah kauniyah sama, iaitu seorang hamba yang beriman. Iradah kauniyah sahaja tanpa iradah syariah, iaitu seorang hamba yang bermaksiat. Iradah syariah sahaja, iaitu seorang hamba yang tengah bermaksiat tetapi akan bertaubat. Takdir dia akan bertaubat itu adalah iradah syariah diniyah. Boleh faham? Okay, yang pertama iradah kauniyah berserta dengan syariah. Terjadi ketika mana seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah. Dia melakukan ketaatan tu berdasarkan iradah Allah kauniyah, sebab Allah dah tetapkan. Dan ketaatan dia tu berdasarkan mahabbah Allah, iradah syariah Allah. Allah nak dia taat, dia buat. Okey. Yang kedua, iradah kauniyah sahaja, tidak ada iradah syariah, kemahuan Allah secara syarak. Ia berlaku ketika mana seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah. Ia bermaksiat kepada Allah atas kehendak dia, tetapi berlaku berdasarkan apa yang Allah dah tentukan. Tetapi perkara tersebut Allah tidak suka, maka ia berlaku hanya berdasarkan iradah kauniyah qadariyah. Kemudian yang terakhir, iradah syariah sahaja. Contohnya seorang hamba yang bermaksiat ataupun seorang yang kafir, dia akan masuk Islam berdasarkan takdir Allah. Okey, masuknya Islam yang akan belum berlaku lagi, itu adalah iradah syariah diniyah. Allah nak dia masuk Islam, tapi ia belum berlaku. Macam mana? Akan berlaku. Sebab kalau ia dah berlaku, maka ia adalah kauniyah, tapi dia syariah sahaja. Contoh kalau taat pada awal, kemudian pada hujung ni dia jadi tak taat. Syariah. Okey, ketika dia taat tu syariah diniyah. Tapi ketika akhir waktu dia tak taat, maka kauniyah je. Allah dah memang tetapkan dia tu atas kehendak dia. Itu kita akan bahas dalam hadis yang akan datang, insya-Allah. Itu pun ada persoalan demi persoalan, betul tak? Nabi sebut orang tu dah beramal, tak ada jarak antara dia dengan syurga melainkan jarak yang dekat. Tetapi ketika akhir waktu dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Su'il khatimah. Kemudian sebaliknya, orang yang bermaksiat kepada Allah dan tidak adalah jarak dia antara neraka melainkan jarak yang dekat, tiba-tiba di akhir hayat dia melakukan amalan ahli syurga, maka Allah masukkan dalam syurga. Husnul khatimah. Bagaimana tu? Macam Allah seakan tak adil, betul tak? Tapi kita akan bahas. Kita kena sabar. Dia ada hadis lain yang menerangkan tentang hadis ni. Okey, kemudian kita ada bahas tentang 6 kaedah dalam memahami perkara yang buruk berlaku di atas muka bumi ni. 6 kaedah yang telah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapkan untuk kita lebih faham ataupun kita berhujah jika seseorang mengatakan 6 kaedah ni lebih kepada kita berhadapan dengan orang-orang yang tak percaya Tuhan, orang yang tak percaya kepada adanya pencipta. Sebab selalunya hujah-hujah orang yang tak percaya kepada pencipta ni, dia cakap
kenapa berlakunya benda yang buruk atas muka bumi ni. Kalau Tuhan tu maha sempurna, Tuhan tu maha segala tahu sesuatu, tidak zalim, adil, kenapa ada peperangan, kenapa ada ni dan ni? Akhirnya dia tak percaya kepada Tuhan. Sebab tu kita ada 6 kaedah untuk kita memahami istilah ataupun perkara buruk yang berlaku di atas muka bumi. Ringkasan dia. Ringkasan daripada 6 kaedah tu, yang pertama, kita tidak boleh sandarkan kejahatan secara zahir yang berlaku di atas muka bumi ni kepada Allah. Walaupun ia berlaku atas kehendak Allah. Okey? Sebab secara zahirnya ia buruk dan kita tak boleh sandarkan ia kepada Allah. Sebab ia pun berlaku atas kehendak kita. Okay, itu yang pertama. Saya ringkas daripada 6 tu saya ringkaskan. Sebab ada poin yang berulang. Tapi poin yang berulang tu pun dia sebagai penegasan saja. Yang pertama, kita tak boleh sandarkan apa-apa kejahatan kepada Allah. Sebab tu di kalangan ulama mengatakan apa-apa yang benar datangnya dari Allah dan apa-apa yang buruk datangnya daripada saya. Itu statement yang betul. Tapi semuanya berlaku atas kehendak Allah. Itu yang pertama. Adab kita kepada Allah. Dalil dia apa? Siapa ada ni? Saya punya nota hilang. Surah Hud ayat 56. Lepas tu hadis doa iftitah Nabi Muslim nombor 771. Doa iftitah Nabi SAW, Nabi sebut wasyarru laisa ilaik au kama qala. Dan segala yang berlaku kejahatan di atas muka bumi ni bukan disandarkan kepada engkau. Sebab ia berlaku atas kehendak manusia itu sendiri. Okay, kemudian betul. Berdasarkan ayat yang sangat indah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Dan tidak apa-apa yang kamu kehendak. Allah tetapkan tak kita berkehendak? Allah tetapkan. Jadi tak ada istilah kita ni sebagai robot. Allah tetapkan. Kita buat ni atas kehendak kita. Akan tetapi illa an yasha Allah. Tidak berlaku kecuali dengan kehendak Allah. Ayat orang Jabariyah ni, orang yang kata kita semua buat atas orang Qadariyah ni mengatakan kita buat atas kehendak kita semata. Dia ambil ayat pertama je. Wa ma tasyauna. Dah. Dia tak tadabbur ayat yang kedua, ayat yang seterusnya. Maknanya cakap kita berkehendak semata, tak ada kaitan dengan Allah. Manakala Jabariyah pula dia ambil yang part nombor 2 lah, illa an yasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendak. Maka kita tak ada kehendak. Semua yang berlaku ni atas kehendak Allah je. Kita macam robot. Kita macam bulu di atas angin. Kan? Tapi Ahlussunnah wal Jamaah al-jam'u bainal adillah. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami agama. Kita mesti gabungkan semua nas, baru keluar satu rumusan. Kita tak ambil sikit-sikit. Kalau kita ambil sikit-sikit, itulah lahirnya kelompok-kelompok yang sesat. Khawarij, Syiah dan sebagainya. Itu sebab apa? Kalau kita tanya diorang ada hujah dalil. Tapi hujah dalil diorang tu tak mencakupi semua. Dia tak bergabungkan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah gabungkan semua. Kita berkehendak, tapi kehendak kita tidak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Illa an yasha Allah. Kerana apa? Kerana Allah adalah Rabbul Alamin. Okey, yang pertama, kita tak boleh sandarkan segala kejahatan kepada Allah. Okey, yang kedua, secara ringkas ni tapi siapa yang catat yang 6 poin tu boleh teruskan. Yang kedua, dalam penciptaan di atas muka bumi ini tidak ada namanya kejahatan yang murni ataupun kejahatan melebihi kebaikan. Tidak mungkin ada. Sebab apa? Sebab Allah Ar-Rahman, Allah lah Ar-Rahim, Allah yang Maha Adil. Okey, cuba kita bayangkan misalnya lah walillahil masalul a'la. Misalnya satu kampung ni diuruskan oleh seorang manusia yang akalnya cetek. Maka dia uruskan maksudnya dia buat apa semua yang orang nak. Misalnya satu kampung ni semua nak jadi kaya. Maka orang yang urus ni semua bagi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Apa jadi agak-agak kat kampung tu? Siapa yang nak cuci kereta? Siapa yang nak buka restoran? Sebab semua dah ada duit. Kan?
Sebab tu Allah takdirkan yang berlaku di atas muka bumi ni, ada miskin, ada sakit, ada sihat, ada kaya, tu apa? Semua sunnatullah. Semua ketetapan Allah. Jadi orang beriman ni macam mana ni? Macam mana kita nak hadapi semua ni? Idza, apa hadis Nabi, ajaban li amril mu'min, idza asabahu sarra sabar. Jika dia ada timpa benda yang dia tak suka, benda yang buruk, dia kena buat apa? Dia kena sabar. Dan kesabaran tu adalah khairun lah, baik untuk dia. Wa idza asabahu wa idza asabahu darra daripada perkataan mudarat, sabar, dia sabar. Wa idza asabahu sarra dari perkataan surur, bahagia, syakar, dia bersyukur, dia taat. Dan kesyukuran, ketaatan dia tu sebenarnya lebih baik daripada nikmat yang dia dapat. Dan apabila dia bermaksiat, dia berdosa, dia buat apa? Cepat-cepat bertaubat. Dia tak ada nak salahkan itu, salahkan ini, salahkan itu, salahkan ini. Sebab tu Iblis dengan Nabi Adam dua-dua bermaksiat, akhirnya dilempar ke dunia. Tetapi Nabi Adam akhirnya jadi penghuni syurga sebab apa? Dia bertaubat. Manakala Iblis, dia tak nak bertaubat. Dengan kesombongan dia, akhirnya dia kekal di api neraka. Boleh Okey, jadi di atas muka bumi ni tidak ada istilah kejahatan yang murni. Allah ciptakan semata untuk jahat sahaja, tidak ada kebaikan di sebaliknya. Tidak mungkin, tidak ada. Kita ambil satu contoh yang paling mudah, Iblis, penciptaan Iblis, ibu segala kejahatan. Daripada Iblis lah berlakunya maksiat, berlakunya syirik, berlakunya kufur atas dia. Dia hasut manusia. Tapi penciptaan Iblis tu pun bukan kejahatan yang murni. Di sebalik penciptaan Iblis tu ada kebaikan yang jauh lebih daripada terjadinya kejahatan yang bersumberkan Iblis. Kak boleh faham? Okey, contoh. Mungkin akak tak datang, tak dengar kelas minggu lepas. Allah cipta Iblis untuk apa? Untuk sesatkan manusia, betul tak? Buruk tak benda tu? Buruk. Tapi tadi kita cakap apa? Tidak ada penciptaan yang buruk murni di atas muka bumi. Pasti ada kebaikan. Okey, salah satu kebaikan yang dah melebihi keburukan yang ada dari Iblis adalah dengan adanya Iblis, kita tahu sifat dan nama Allah At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghafur, Maha mengampun. Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, rupanya ada sifat ataupun nama At-Tawwab, Maha penerima taubat. Kita tahu tu sebab apa? Sebab adanya Iblis. At-Tawwab tu macam mana? At-Tawwab tu mau nak seorang hamba tu datang menghadap Allah dengan dosa setinggi gunung mana pun, tetapi kalau dia tak syirikkan Allah dan Allah kehendak nak ampunkan dia, Allah boleh hapuskan je. Dan Allah bagi dia kenikmatan syurga yang jauh yang dia nikmati kat dunia ni. Seorang hamba yang kerja dia asyik maksiat 24 jam, bangun tidur maksiat sampai dia tidur balik. Tetapi satu hari Allah bagi dia taufik hidayah, akhirnya dia minta ampun ke Allah, Allah pasti akan ampunkan. Dan segala dosa tu Allah akan hapuskan, sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan. Itulah sifat Allah At-Tawwab. Dan kita tahu sifat Allah ni sebab apa? Sebab Allah ciptanya Iblis. Nampak tak? Jadi walaupun penciptaan Iblis tu jahat, tapi dia tak murni jahat. Dia pasti ada kebaikan. Dan semestinya kebaikan tersebut jauh lebih banyak daripada kejahatan yang ada. Okey, jadi dekat dunia ni yang ada apa? Baik yang murni, contohnya malaikat, nabi, ataupun baik melebihi kejahatan. Tu je. Tak ada sama, tak ada jahat lebih, tak ada apa-apa, tak mungkin. Dia ada dua tu. Imam Allah cipta ni baik, ataupun Allah cipta ni baik dan dia lebih daripada jahat. Boleh faham insya-Allah? Contoh lagi. Akak contoh yang berlaku dekat, misalnya dekat hospital. Dalam hospital dengan luar hospital, mana lagi ramai? Luar hospital. Sebab itu berdasarkan keadilan dan rahmat Allah, kebaikan pasti akan melebihi kejahatan. Dan kejahatan pun apabila ia berlaku, dia bukan murni
bawa kejahatan sahaja, tak. Dia pasti ada kebaikan di sebaliknya. Okey, kemudian yang terakhir, untuk kita memahami kejahatan ni, bukan setiap kebaikan yang akan berlaku di sebalik kejahatan tu kita tahu. Bukan semua kebaikan yang berlaku di sebalik kejahatan tu kita tahu. Ada yang kita tahu dan ada yang kita tak tahu. Jadi apa-apa yang berlaku, peperangan ke, misalnya jiran kita meninggal ke, kawan baik kita mati ke, kita pasti yakin, kita pasti baik sangka dengan Allah. Kita pasti yakin Allah dah tetapkan musibah yang berlaku ni, sebab tu adanya sabar, sebab tu adanya syukur, sebab tu adanya taubat. Kan? Sangat indah. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita tak masuk ihsan hari ni. Tapi saya harap mungkin murajaah kita pada hari ini dapat memberikan kefahaman yang betul bagi para pelajar. Jadi sebenarnya dia tak ada benda yang terlalu berat sangat kot. Berat ke? Tak. Jadi faham sangat bab qadar ni di sisi Ahlussunnah wal Jamaah jadi sangat jelas. Apa-apa yang ada dulu persoalan demi persoalan ke akal kita, semoga dapat terjawab pada perbahasan kita dalam bab qadar ni, insya-Allah. Ustaz, tadi kata 6 kaedah memahami perkara buruk tu. Macam mana? 6 kaedah memahami perkara buruk tu. 6 tu akak boleh tengok kelas yang minggu lepas. Ni 3 ni rumusan ringkas lah bagi 6 tu sebut. Dah 11.50 dah. Ada apa-apa soalan? Mungkin insya-Allah minggu depan kita masuk perbahasan ihsan. InsyaAllah. Ihsan adalah satu martabat yang paling tertinggi dalam agama. Setiap orang yang muhsin, orang yang ihsan, pasti dia mukmin dan muslim. Okey? Tapi bukan setiap orang yang muslim dia mukmin, bukan. Tapi bukan setiap orang yang mukmin dia muhsin, tak. Okey? Jadi kita akan bahas bagaimana, apa yang dimasukkan di sebalik ihsan, apa dia punya rukun, apa dia punya martabat, apa dia punya macam-macam, dan bagaimana kita nak dapatkan tingkatan ihsan tersebut. Okay, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kefahaman dalam memahami agama ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan juga pemahaman salaful ummah. Okay? Ada orang faham agama ni Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan pemahaman tok guru dia semata. Itu pun musibah tu. Jadi kita kena betul-betul bersyukur kehadrat Allah untuk berikan kita kefahaman ni betul-betul bagaimana Nabi dan para sahabat faham benda ni. Dan kita kena yakin. Okey? Kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم